Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, maka pada pagi ini kita baca dari surah Hud ayat yang ke-29, insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Tidur. Baca sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا tak ada nafas, sepuklah aku ni. Sekali lagi. Kita ambil daripada awal, kita potong pendek-pendek sikit. Wala aqulu lakum 'indi khazainullah ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا
نقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين Setakat itulah cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, bila kita baca kisah-kisah umat terdahulu, betapa syukurnya kita kepada Allah bila Allah ciptakan kita dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tercipta sebagai umat waktu ni. Yang kedua, Allah Ta'ala pilih pula dari kalangan umat ni yang beriman. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sebab bila kita banyak kisah-kisah, bila kita baca kisah-kisah umat terdahulu, kita akan membaca bagaimana pembangkangan mereka terhadap dakwah Rasul. Dan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, dan manusia ni memang sangat banyak suka membantah. Tengok kita lah ni lah, suka sangat bantah. Apa orang buat tak kena berlaku. Siapa kerajaan pun pening kepala. Nak PKP, orang tak setuju. Ada setuju, ada setuju. Nak vaksin, ada setuju, ada tak setuju. Ada sebab lah masing-masingnya. Tak? Kerajaan umum bantuan kau tu tak setuju gitu. Ada yang duk bangkang. Siapa agung buat darurat pun, ada juga orang tak setuju. Jadi tu baru satu fatrah masa yang pendek. Makna pendek tu setahun. Bagaimana Nabi SAW nak ubah manusia, nak tinggalkan penyembahan berhala yang ramai, sehingga nak ajak mereka sampai tukar akidah, dan sampai satu tahap bab ekonomi pun mereka terkesan. Kerana akidah terkesan ekonomi mereka.
Payah tu tuan-tuan. Kita ni baru nak PKP, baru buka tukar akidah. Bak kesan ekonomi berbangkang dah. Sewaktu Nabi SAW, selepas Nabi dah buka kota Mekah, Allah Ta'ala turunkan ayat Quran. Selepas daripada ni, orang musyrikin tak boleh dah masuk Mekah. Orang musyrikin tak boleh masuk Mekah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik ini najis. Walaupun dia tinggal di Mekah. Maksud tu tak ada dah. Dia semua yang di Mekah tu beriman dah belaka. Setelah pembukaan kota Mekah, tak ada dah orang kafir di Mekah. Lepas pada tu turun ayat Quran. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang musyrikin itu najis. Najis dari sudut mana? Tu panjanglah cerita dia. Cuma kita boleh katakan kerana mereka, akidah mereka adalah akidah yang tidak benar dan kotor. Mempertuhankan selain Allah ni adalah akidah yang kotor. Jadi innamal musyrikuna najasun. Allah Ta'ala kata fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza, maka mereka tidak boleh masuk ke Masjidil Haram atau ke Mekah setelah daripada tahun ini. Dah pembersihan dah. Dah bersih dah. Bila turun ayat ni, sahabat-sahabat rasa sesak dada. Sesak dada sebab apa? Sebab bimbang kepada macam mana ekonomi mereka. Selama ni, orang-orang ni lah yang duduk datang ke Mekah. Daripada Yaman, daripada Syam, daripada semua ni datang berniaga di Mekah. Jadi kalau kita halau kafir ni, macam mana kita nak berniaga? Susah hati dia, susah hati. Jadi Allah Ta'ala kata, wa in khiftum ailatan, kalau kamu takut susah, kalau kamu takut fakir, kalau kamu takut apa, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Nescaya Allah Ta'ala akan mengurniakan kamu, mengkayakan kamu dari kemuliaan dan kelebihannya, insya Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan jadikan kamu kaya. Yang penting taat kepada perintah Allah. Jadi sahabat pun okeylah. Dan akhirnya kita tengok, walaupun Mekah tu orang kafir tak boleh masuk, tapi Masya Allah, dia punya kemasukan tu, kalau kita nak tengok hari ni, lagi kaya daripada mana-mana tempat lah sebutnya. Tapi pada awal permulaannya, mereka susah hati. Takut apa? Orang kafir tak masuk, ekonomi kita terjejas. Tapi Allah Ta'ala kata, jangan bimbang. Kalau taat kepada perintah Allah, yang memberikan kekayaan kepada kamu adalah Allah. Jadi kita ni maknanya apa? Sifat suka membangkang tu ada. Manusia tu. Kalau kita lah ni tak puas hati pasal ekonomi, tapi lupa bahawa dalam satu sudut yang lain, Allah memerintahkan kepada kita ketaatan kepada pemimpin. Kemudian kalau memang kita rasa terkesan dengan ekonomi, tapi apabila kita mendahulukan perintah Allah, kita mengharapkan kekayaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan usaha kita. Boleh jadi kita lah ni duk usaha, tak selesai masalah kita. Tapi bila kita mentaati pemimpin, Allah suruh kita, contohnya lah maknanya, dan kita minta, ya Allah, dengan sebab aku taat ni, bukan sebab aku taat kerana dia dah, aku taat kerana kamu yang memerintahkan, Allah yang memerintahkan, maka angkatlah wabak musibah ini daripada kami, ya Allah. Contohnya, boleh jadi dengan sebab kita tu, Allah Ta'ala, kita buat macam tu, Allah Ta'ala memberi rahmat, dan akhirnya Allah Ta'ala angkat musibah. Di situlah datang rezeki pula berbondong-bondong lebih daripada kita depan. Jadi isunya ialah mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik isu PKP tak PKP, itu cerita hak nombor dua. Nombor pertama yang kita sebut tadi, bagaimana kita syukurnya kepada Allah
apabila Allah pilih kita lahir sebagai umat ini dan dipilih oleh Allah termasuk dari kalangan mereka yang beriman. Kalau tidak, sifat bangkang yang ada pada puak kita ni, kalau hidup zaman Nabi pun rasa bangkang lagi. Kalau kita tengok cerita pembangkangan kepada ustaz-ustaz ni, ustaz kata nya bangkang berlaku. Isu khilaf ni, banyaklah pembangkangannya. Bila kita sebut Nabi kata macam ni, bila kita sebut sunnah kata macam ni, bangkang situ. Nasib baik mereka tu beriman dah daripada asal. Kalau tengok kepada sifat pembangkangan mereka terhadap hadis, terhadap sunnah, terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu serupa kita waktu dia menyebarkan agama, watak serupa kita. Cuma dia Nabi itu dipilih oleh Allah, ada mukjizat. Dan hujah yang kuatnya adalah dengan hujah Al-Quran. Jadi mukjizat tu dah pergi. Quran masih ada, tapi kita tengok bagaimana sifat orang hari ni membangkang Al-Quran. Supaya kita lah, supaya hidup. Batu kaum Nabi Nuh semalam, yang ayat yang kita baca, ma naraka illa basharan mithlana. Kamu ni supaya kami ya, tak ada beza, supaya. Jadi dia anggap Nabi tu macam kita. Zaman kita lah ni, kita tengok kalau baca Facebook ke, orang belajar tinggi pun dia anggap macam tak ada ilmu. Orang ada PhD pun dia kata PhD apa ni, main-main je. Padahal dia komen tu, dia tak mikir dia tu belajar agama pun tahap mana baru. Jadi sifat pembangkangan tu, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Allah Taala kata manusia ni sangat suka, paling banyak membantah. Kita. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa dan kesalahan kita dan menjadikan kita orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi berbalik kepada kisah Nabi Nuh dengan kaum dia ni. Dalam kesyukuran kita kepada Allah yang telah memilih kita sebagai hamba-Nya yang beriman, maka kita ambil iktibar daripada kisah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Bila mereka tolak dakwah Nabi Nuh, ayat mereka semalam apa? Ma naraka illa basharan mithlana. Pertama, sebab kami tengok kamu ni serupa kami je. Yang kedua, wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Aku tengok hak ikut kamu ni orang-orang hak lemah, orang hina, orang hak tak berapa cerdik mana. Tak berapa. Badiyar ra'i ni orang hak fikiran tak masuk. Orang hak tak berapa cerdik lah bahasa kita. Wa ma nara lakum alaina min fadlin. Dan kami pun tak tengok kamu ni ada lebih benda daripada kami. Maknanya tak ada lah kalau bila ikut kamu ni, kamu lebih daripada kami. Taklah ni kami lebih lagi. Mana kekayaan masih lagi ada pada kami, kedudukan. Orang ikut kamu tu masih tahap tu juga. Jadi dia anggap tak ada makna dia, tak ada guna dia ikut dakwah Nabi. Jadi Nabi Nuh AS menjawab tohmahan mereka ini. Baik. Apa yang dia kata? Ayat hari ni. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kamu sebarang harta benda sebagai upah menyampaikan agama Allah itu. Jadi Nabi Nuh kata kepada kaum dia, aku tak minta upah pun. Aku tak minta upah pun untuk kamu dengar, untuk kamu beriman. Aku buat ni bukan sebab untuk kepentingan, tapi sebab Allah Ta'ala hantar aku, ajak kamu beriman kepada dia. In ajriya illa ala Allah. Urusan pahala aku, upah aku, itu urusan Allah. Jadi kamu jangan bimbang, aku tak minta duit pun dengan kamu. Okey?
Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Dan aku juga tidak akan menghalau orang-orang yang beriman sebagaimana yang kamu minta itu. Ni minta ke mana ni? Ini sama dengan yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang-orang kafir bila tengok pengikut Nabi ni hamba, orang hina, lalu mereka minta satu majlis khas. Dia tak nak campur dengan orang-orang miskin, orang ni. Suruh Nabi buat satu kelas lain untuk VIP atau VVIP ni. Kita ambil slot lain, buat kelas khas. Ni untuk kami je. Orang-orang hina tu majlis lain. Jadi mereka tak suka bersama dengan orang-orang yang beriman. Mereka minta diasingkan orang-orang yang kafir, fakir, hina ni dengan mereka. Jadi Nabi Nuh alaihi salam kata, "Wa ma ana bitaridil ladzina amanu." Aku tak boleh halau orang yang nak beriman tu. Bukan kata aku nak beriman, nanti aku cek dulu kamu layak tak beriman tak beriman. Kamu ni tengok tangga gaji, tak payah ikutlah pokok kami ni. Tak sampai lagi standard kami ni. Tangga gaji lagu ni mungkin ikut ustaz nu lah. Contohlah. Dia pilih ikut dia, follower dia ni orang-orang sedar. Tak boleh. Nabi Nuh kata, "Wa ma ana bitaridil ladzina amanu." Aku tak boleh tolak siapa yang nak beriman. Innahum mulaqu rabbihim. Sesungguhnya mereka akan menemui Tuhan mereka masing-masing. Maknanya apa? Mereka akan bertemu Tuhan masing-masing. Kalau mereka balik jumpa Tuhan, aku nak jawab apa dengan Tuhan kalau aku tolak mereka? Orang nak beriman, kamu tak payah. Kalau dia balik jumpa Tuhan, apa aku nak jawab? Ceritalah contoh. Orang nak beriman, orang nak ikut kita pun tak nak. Besok-esok kalau dia tanya dengan Allah lah ke mana? Kita tak bagi dia untuk beriman kepada Allah. Ni kena fikir. Jangan halau orang nak beriman. Saya ingat cerita Ustaz Fitri. Ingat tak saya cerita Ustaz Fitri Abdullah? Dia nak masuk Islam tu, habis waktu pejabat. Dia bekerja. Tapi sambil bekerja tu duk belajar pasal Islam. Jadi dia ada satu kefahaman orang kita ni, nak mensyahadahkan orang kena ada lesen. Kena ada kebenaran. Nak ajar orang masuk Islam ni kena ada kebenaran. Yang tu yang kadang-kadang mari jumpa ustaz ni. Ustaz, ada orang nak masuk Islam, boleh tak ustaz tolong? Nak masuk Islam, lancar dah. Ngucap lah. Hak daftar registration tu. Kemudian, saya dekat masjid tu ada 2-3 kes masa dulu. Ingat kita masjid Mustaqim kan dulu ada kan? Alhamdulillah. Saya rakyat ke Pak Ya tu. Pak Ya, orang nak masuk Islam, ajar je. Soal registration, hal tu urusan kita, pejabat untuk dapat kad apa semua tu kemudian. Orang nak masuk Islam ni, masukkan Islam tu. Kalau dia nak mengucap, ajar dia mengucap. Ustaz Fitri Abdullah tu dia cerita, dia punya pengalaman, dia dah belajar hari dah masuk Islam tu, hari pekerja kan dia. Nak kena pergi jabat agama lah, ataupun perkim masa tu. Sampai waktu pergi jabat, dia habis kerja dia pergi ke perkim. Sampai dia perkim tu, orang nak tutup dah. Dia kata saya nak masuk Islam. Minta maaf cik, opis kita nak tutup dah. Mari minggu depan pula hari Senin. Ya Allahu Akbar. Kalau apa-apa berlaku ataupun mari Senin atau mari besok, saya pun tak ingat dah. Tapi nak sebutnya hari tu dah habis waktu pejabat. Kalau berlaku apa-apa lagu mana? Saya baik alhamdulillah, tak jadi apa-apa. Dia mari sempat dia beriman, masuk Islam. Sekarang ni jadi pendakwah pula kepada agama Allah. Jangan halang orang nak masuk Islam. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Nanti tiba-tiba, andai kata dia tak masuk Islam,
Dia cakap depan Allah, ya Allah, dia tu tak bagi aku masuk Islam. Sudah. Sudah, nak mana. Nabi Nuh AS kata, wa innahum mulaqu rabbihim. Takkan aku nak halang orang masuk Islam. Bila orang pengikut kaum dia, orang al-malak, golongan besar ni, VIP ni, dia minta supaya diasingkan. Kita tak nak bersama dengan orang miskin dan hina. Jadi Nabi Nuh AS kata, wa ma ana bi taridil ladzina amanu. Aku tidak boleh tolak orang-orang yang beriman. Aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman sebagaimana yang kamu minta itu. Kerana sesungguhnya mereka akan menemui Tuhan mereka, dan pada hari itu mereka akan menuntut dan menerima hak masing-masing. Walakinni arakum qauman tajhalun. Akan tetapi aku nampak kamu semua, yang orang yang tak nak beriman dan minta macam ni, adalah kaum yang tidak mengetahui apa yang mesti diketahui. Kamu tak tahu lagi setara mana apa sebenarnya yang akan berlaku nanti. Jadi ini bukan soal siapa ikut siapa, ini bukan soal status dia bagaimana, ini soal bagaimana nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Okey? Bagaimana nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum. Dan lagi wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku menghalau mereka? Kalau aku halau, Allah Ta'ala tanya aku, siapa? Okay. Maknanya Nabi Nuh AS pun bukan sekadar dia mengajak saja, tapi dia pun takut kepada Allah. Dia sendiri pun takut kepada Allah. Malah patutnya para pendai, orang yang mengajak ni, dia lebih takut daripada Allah. Dia takut kepada Allah berbanding orang yang dia ajak. Nabi Nuh AS, dia takut kepada Allah. Dia kata, kalau aku halau mereka, siapa yang nak tolong aku di hadapan Allah nanti? Siapa yang nak bantu aku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau Nabi boleh rayak lagu tu, boleh cakap macam tu, kita siapa? Nabi ni ada kedudukan dia di sisi Allah. Dia Rasul kot. Bukan setakat Rasul kot, Rasul Ulul Azmi Nabi Nuh AS. Rasul Ulul Azmi. Tapi dalam urusan ni, dia kata, siapa yang boleh tolong aku sekiranya Allah tanya aku? Kalau kita, siapa yang boleh tolong kita? Tak ada. Melainkan Allah, dan kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kalau diizinkan oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, Nabi Muhammad pun tak boleh tolong. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala kata kepada Nabi Nuh AS, kata kepada kaum dia, wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum. Wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku menghalau mereka? Afala tadhakkarun. Maka apakah kamu tidak mau mengingati kekuasaan Allah? Tolong fikir kekuasaan Allah. Ini bukan soal aku nak ajak kamu puak-puak dak. Ini soal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala aqulu lakum indi khazainullah. Dan aku tidak pernah berkata kepada kamu, di sisiku ada perbendaharaan Allah. Jadi bila kaum dia, kalau kita relate dengan hujah kaum dia, dia kata kamu pun tak ada kelebihan.
Ikut kamu pun tak ada apa kamu boleh bagi. Jawab Nabi Nuh alaihi salam, aku tidak memiliki perbendaharaan Allah. Aku tak boleh nak kata rezekimu nak bagi banyak mana. Siapa ikut aku, rezeki dia jadi banyak. Itu bukan urusan Nabi. Lah ni ada macam-macam formula tarik rezeki. Formula tarik rezeki. Seolah-olah kita ni jadi taat nak suruh rezeki banyak. Ya tu. Tuan-tuan, rezeki ni soal rezeki ni Allah. Jangan jadikan nilai ketaatan kita tu kerana rezeki semata-mata. Berbaik sangkalah kepada Allah, Allah Ta'ala akan bagi rezeki. Tapi jangan kita buat ketaatan tu kerana nak rezeki. Seolah-olah itulah maksud utama kita. Sampai kita langgar habis hukum syarak kerana nak jadi kaya. Ada orang guna istilah zakat. Bayarlah zakat. Sebab apa bayar zakat? Sebab kamu nak jadi kaya, kena bayar zakat. Jadi, walaupun kamu tak kaya lagi, bayar zakat dulu. InsyaAllah lepas bayar zakat, kamu jadi kaya. Itu lain langkah syariat dah tu. Paksa orang bayar zakat macam mana? Bayar zakat lebih, dia kata. Bayar zakat banyak. Walaupun kamu ni tak ada duit, bayarlah zakat. Langkah syariat tu, tuan-tuan. Pasal apa? Sebab nak suruh jadi kaya. Kita bayar zakat ni mentaati perintah Allah. Nak cuci harta kita, cuci hak bukan, cuci hak halal lah, ada cuci hak haram. Cuci hak haram tu money laundering dia panggil. Ni cuci duit hak halal, bayar zakat. Ada zakat, ada duit, bayar zakat. Ada nisab, ada haul, ada kaedah dalam agama. Bukan main ikut kita je. Kalau kamu nak suruh orang sedekah tu lain cerita. Sedekah tu lain cerita. Ni nak suruh bayar zakat, istilah pun lain dah. Banyak orang hari ni mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sana. Banyak orang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala kerana urusan dunia. Jadi nak suruh jadi kaya lah, nak suruh gitu, nak suruh gini. Kita mentaati Allah kerana mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Soal rezeki ni Allah Taala yang bagi. Boleh jadi dia bagi rezeki jadi kaya. Boleh jadi dia tak bagi rezeki dengan harta, dia bagi rezeki sehat, dia bagi rezeki anak-anak. Dan hidayah tu sebenarnya satu rezeki yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Nuh kata, aku tidak memiliki perbendaharaan Allah. Jadi aku tak boleh nak jamin bab rezeki tu, aku tak kata siapa yang ikut aku jadi kaya, aku tak kata. Wala a'lamul ghaib, aku juga tidak mengetahui benda ghaib. Nabi Nuh kata, aku tidak mengetahui benda ghaib. Annahu la qudrata lahu ala at-tasarrufi fi khazainillah wa la ya'lamu minal ghaib illa ma atla'ahu Allahu alaih. Aku pun tak boleh bagi tahu benda-benda ghaib, tak tahu. Apa yang kamu duk tanya pelik-pelik pun aku tak boleh nak jawab. Malaikat apa yang Allah bagi tahu. Ni. Apatah lagi kita dalam bab ghaib ni, kita memang tak tahu tentang Allah melainkan apa yang Allah bagi tahu kita. Wala aqulu inni malak. Aku pun tak kata aku ni malaikat. Memanglah. Kamu kata serupa kami je kamu ni. Manusia macam kami je. Aku pun tak kata aku malaikat, memang aku manusia. Cuma aku menerima wahyu. Nak tunjuk bukti wahyu tu, bukannya nampak malaikat mari sampai, tak. Tidaklah kata daripada langit turun nampak cahaya mari masuk kat dia. Kalau begitu tak ada lah ujiannya. Sekarang ni Allah nak uji ni. Dan aku juga tidak berkata terhadap orang-orang yang orang-orang yang beriman yang kamu pandang hina itu bahawa Allah tidak akan memberi kebaikan kepada mereka. Okey, 3 ayat ni.
isu besar rupanya. Orang-orang pengikut yang hina ni, isu besar. Ayat pertama pun sentuh isu ni. Ayat kedua pun isu itu. Ayat ketiga pun ada lagi isu ni. Isu besar rupanya. Orang-orang hina, mereka tak nak bersama dengan orang-orang yang hina. Inilah sebab benda-benda panggil isu takabur yang ada. Dalam 3 ayat ni Allah Ta'ala sentuh isu yang sama. Ayat 29 tadi, ayat 29 bermula dari hujah mereka. Ayat 27. Kemudian dijawab ayat 28 tu, tak ada lagi sebut hak macam orang tu. Tapi ayat 29 ada sebut ana wa ma ana bitaridil ladzina aman. Aku tak boleh halau orang beriman. Ayat yang kedua 30, kalau aku halau, siapa nak tolong aku? Ayat ke-31, aku tak tahu, aku tak boleh nak urus perbendaharaan Allah. Aku tak tahu benda gaib. Aku pun tak kata aku malaikat. Dan aku tak boleh kata kepada orang ikut aku dari kalangan orang-orang yang kamu pandang hina tu, Allah tak akan bagi kebaikan kepada mereka. Jadi isu kemegahan diri ni besar rupanya. Berasa, orang panggil sombong lah. Dan inilah yang telah menyebabkan ramai di kalangan manusia menolak dakwah Islam. Apa dia? Sombong. Dan inilah juga yang menyebabkan iblis laknatullah dilaknat oleh Allah dan dikeluarkan daripada syurga kerana kesombongan. Dia rasa dia lebih mulia dan Nabi Adam lebih hina. Dan inilah yang berlaku kepada pengikut Nabi Nuh AS. Dia rasa dia lebih mulia untuk tidak mengikuti dakwah Nabi Nuh AS berbanding orang-orang yang hina itu. Okey. Jadi nak buang rasa sombong tu, orang pandai kena sental dengan buruh keluli, baru boleh hilang. Payah. Kita ni nak cuci rasa sombong ni payah. Sebab tu ingatlah waktu setiap kali kita sujud kepada Allah, kita kembali kepada tempat asal kita. Kita ni tercipta daripada tanah yang hina. Kita kena buang rasa kita ni lebih pada orang. Jangan. Terimalah, kita ni tak ada siapa-siapa. Dan kebenaran tu bukan milik kita. Kalau ada orang yang bawa kebenaran dengan hujah yang benar, maka kita terima. Sebab kebenaran bukan milik kita. Bukan sebab aku betul. Tak. Tapi sebab hujah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah sebut semalam, kebenaran itu tidak diukur dengan status. Semalam kita sebut kebenaran itu kekuatan dia pada kebenaran itu sendiri. Dia benar kerana hujah dia. Bukan sebab kita, bukan sebab dia. Kalau dia betul pun kita tidak menambah kemuliaan pada dia. Tu tak. Kita mengikuti kebenaran, kita menambah kemuliaan pada diri kita. Oh, dia kata kalau aku ikut dia, nampak aku kalah, dia tu benar. Sombong. Bukan sebab dia, bukan sebab kita. Kebenaran ni kita ikut sebab dia kebenaran Allah Ta'ala. Bila kita ikut dia, hak soal dia nak menang, dia nak hebat, ikut dia. Tapi bila kita memilih kebenaran adalah sebab kita nak menerima sesuatu yang Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala redha. Maka kitalah yang bertambah kemuliaannya. Soal dia ikut dia. Dia macam orang nega juga tuan-tuan. Kalau kita nega ni tak boleh tengok orang untung, tak payah nega. Orang kita nega tak boleh tengok orang untung. Padahal kalau kawan tu untung, kedai dia ramai, maka kita hak duduk sebelah kedai dia pun akan ada pelanggan hak lalu. Nah, kalau tiba-tiba apa orang kita ni lagi sangat buka kedai apa? Kedai warung lah kalau kita kata. Tahap kita mudah-mudahan lah ni nak nega. Warung ni kita nak pergi buka depan shopping mall.
nak buka dekat stadium, nak buka dekat ada majlis keramaian. Pasal apa? Bila dia ramai, kita ada customer nak agak kat kita, orang tak mari. Nego ni urusan nego contoh baru ni. Jadi orang pun nego. Masalah kita bila keramaian sebelah ramai, orang mula tak puas hati. Dia tak boleh tengok orang untung. Soalnya bukan soal dia untung tu rezeki dia. Hak kita ni rezeki kita. Jadi kalau dia ramai, tiba-tiba bila dia sebab ramai dia ada lalu. Kita jangan cari hak dia jual juga, carilah rezeki lain dia mari. Dia dah jual nasi kabu. Orang ramai orang beli nasi kabu kat dia. Kita sebelah dia, yang ada peluang ni kita jual lah. Cakui ke, kuih ke, gapo ke. Maknanya rezeki masing-masing. Tapi bila dia ada rezeki, alhamdulillah. Kita ada rezeki, alhamdulillah. Oh kita dia tak boleh tengok orang itu lebih. Jadi akhir sekali, baik kita ni dua-dua tak ada orang. Dua-dua rugi. Jadi marilah hantarlah macam-macam pergi kat Tok Bomo ke apa semua. Biar kita ni hak menang jadi abu, hak kalah hak menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi gitu. Bertembungan soal politik pun lagu tu, soal perniagaan lagu tu, soal agama pun kadang-kadang jadi lagu tu. Biarlah tak ada orang betul. Tak betul belaka. Dia tak boleh terima kebenaran itu ada pada orang. Sebenarnya kita terima kebenaran ada pada orang, itu tidak menambah. Kalau dia nak mulia-mulia ikut dia lah, tapi dia tidak panggil tu, bila kita yang untung bila mengakui kebenaran adalah kita sendiri. Kita sendiri yang untung. Alhamdulillah kita yang terima kebenaran tersebut. Soal dia nak untung, dia nak masyhur, ikut dia lah. Jadi kebenaran itu mesti dilihat kepada kebenaran. Bukan siapa yang bawa dia nak untung dia, itu ikut dia lah. Ikut dia lah. Baik. Jadi buangkan dalam hati ni sifat sombong. Biar sifat sombong, sifat rasa kita lebih baik, kita lebih mulia. Inilah yang menyebabkan kaum-kaum terdahulu tu dia menolak dakwah para rasul. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Allah lebih tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Sesungguhnya jika aku bertindak demikian, kalau aku ikut juga pandangan saranan kamu ni, inni idzal laminaz zalimin, sesungguhnya kiralah. Tengok kiralah. Inni idzal laminaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang zalim. Termasuk orang-orang yang zalim. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Lalu dia pun kata, lepas dia pun kata, Nabi Nuh pun jawab akhir sekali, dia kata, wahai Nuh, sesungguhnya engkau telah bertikam lidah membantah kami. Lalu engkau banyak sangat hujah kamu ni. Banyak sangat ni, cakap banyak mu ni Nabi Nuh. Bahasa kita mudah gitu lah. Kalau kecek banyak teh. Ayat bahasa kita. Bila kita ajak-ajak, oh ustaz ni kecek banyak ustaz. Kecek banyak tu apa? Banyak cakap sangat ustaz ni. Fa'tina bima ta'iduna. Tak payah cakap banyak lah. Kalau betul yang kamu bagi tahu, mana dia azab tu? Kalau kami tak nak dengar azab, kami tak nak dengar apa yang kami bagi. Fa'tina bima ta'iduna. Mana azab yang kamu janjikan? In kunta minas sadiqin. Jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Sampai ke tahap akhir sekali dia kata apa? Tak payah cakap banyak lah. Kalau betul kamu ni Rasul, kami tak beriman kepada kamu, akan ditimpakan azab, maka mana dia azab tersebut? Kita hak baca ni, cuba bayang, andai kata
Allah Ta'ala letak kita di kalangan umat Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan yakin tak termasuk daripada 80 orang tu ataupun duduk di kalangan orang hak duduk di Mujur alhamdulillah kita ni duduk di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mujurlah mujur. Kalau Allah Taala campak kita dalam situasi tersebut, susah. Nabi Nuh kita macam kita lah ni. Kalau bagi dua ni orang-orang kaya, dua ni orang-orang miskin. Mana duduk dekat mana? Dajjal nanti ikut aku ni. Kekayaan, harta, aku boleh bagi apa kamu nak. Ni Dajjal mari. Siapa tak ikut aku, hina begini. Kita kalau jadikan tujuan kita mengikuti kebenaran, nak kaya, tujuan kita mengikuti kebenaran, nak kemuliaan, nak kedudukan, nak darjat dan apa, maka kita akan terjebak dengan fitnah yang sama. Tujuan kita mengikuti kebenaran adalah kerana Allah. Kerana kita nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Soal Allah nak jadikan kita kaya lepas tu, alhamdulillah kalau kita kaya. Soal Allah Ta'ala nak jadikan kita faqir atau kita miskin, alhamdulillahi ala kulli hal. Tapi jangan berganjak daripada kebenaran kerana faktor-faktor yang ada di sekelilingnya. Kebenaran tetap benar walaupun saat itu semua yang ikut kebenaran miskin. Kebenaran tetap benar walaupun saat itu semua orang kaya menolaknya. Kerana kebenaran ukurannya adalah hujah dari Allah dan Rasul. Okay? Semoga Allah Ta'ala menetapkan hati kita di atas keimanan. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Tapi dalam masa yang sama, yakinlah janji Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan orang-orang yang beriman. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu ayat pada hari ini. Kita sambung besok hari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.